kesyirikan, atas hasutan, atas godaan hawa, Ya. yang mana hawa Adam itu, diri itu memang Allah jadikan sekuat-kuatnya, namun masih gagal atas godaan hawa. Adam keluar daripada surga, bukan Hawa yang goda, bukan perbuatan Hawa. Kan kita ada berpandukan kepada Al-Quran. Itu cerita dari mana? Yang Adam keluar dari surga ni Hawa yang menggodanya. Dapat dari mana? Ni cerita ni dapat dari mana? Atas yang apa saya faham. Itu kan paham cerita. Dalam Al-Quran tak ada cerita macam itu. Tak ada. Adam, Hawa, satu kesatuan yang tak boleh dipisahkan. Adam, Hawa, satu kesatuan yang tak boleh dipisah. Adam tak boleh hidup kalau tak ada Hawa. Hawa tak boleh berdiri sendiri, tak akan hidup, tak akan jadi kalau tak ada Adam. Bagaikan ruh dengan nyawa, ruh dengan jasad, nyawa dengan jasad. Adam Hawa ni satu. Bersatunya Adam Hawa, zahirlah Adam. Kalau di kajian hakiki, di kajian tasawuf, ahli sufi mengatakan berjumpanya sulbi wal tara'id, berjumpanya sulbi wal tara'id, air mani dengan air yang berasal dari dada wanita, lahirlah Adam. Adam tu surga kepada Hawa. Hawa surga kepada Adam. Itulah surga dunia. Jadi kalau Adam keluar daripada surga, Hawa yang menggodanya, ini cerita you sendiri buat cerita ni. Yang cerita iblis masuk dalam ular itu, iblis masuk dalam ular, lepas tu dia masuk ke dalam syurga, dan Hawa di... Itu cerita, itu riwayat. Cerita itu boleh cerita, kan? Tak berhukum dia. Takut itu cerita Yahudi kot. Macam-macam lah cerita. Banyak versi lah. Jadi yang nak syurga, yang nak neraka, yang nak salah, yang nak betul tu kita. Kita sendiri. Yang nak bersih, yang nak suci, yang nak neraka, yang nak surga, kita sendiri. Kesalahan, kelalaian, itu kita sendiri. Tak akan berjumpa surga kalau kita tak buat baik. Tak akan jumpa neraka kalau kita tak buat salah. Tiap-tiap yang baik, tiap-tiap yang bersih, yang suci, mesti berjumpa dengan yang bersih, yang suci, yang baik juga. Tiap-tiap yang salah, yang tak betul, yang keji, yang mungkar, berjumpa dengan yang keji mungkar juga, kepada yang salah juga.
Wa qul ja'al haqq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa. Kemungkaran itu mesti berjumpa dengan kemungkaran. Tak nak berjumpa dengan yang baik. Yang batil tu mesti hancur. Yang hak itu mesti tegak. Berpulanglah kita nak yang mana? Macam mana? Nak sembahyang? Sembahyang itu, solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi, apabila masih buat keji dan mungkar, bila kita masih buat keji dan mungkar, selamanya kita itu tak pernah solat. Tak ada solat kalau masih buat keji dan mungkar. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Jadi menuju solat itu, sebelum solat itu, bersih, suci. Kamu tak akan boleh solat, tak akan boleh solat, tak akan boleh sembahyang bila awalnya tak bersih, tak suci. Tak boleh. Sampai bila pun solat itu tak ada. Apabila yang nak solat ni tak bersih. Solat itu suci. Yang nak solat mesti ya. Solat itu kedudukannya suci. Yang nak solat boleh kotor. Tak akan berjumpa. You faham tak? Allah itu Maha Suci. Faham? Yakin? Kuat yakin? Nak dengan Allah kah? Kalau dah faham, kalau sekarang faham Allah Maha Suci, kita macam mana? Betul. Boleh tak? Boleh tak? Kita yang kotor ni nak bersama Allah, nak ingat Allah, nak menyembah Allah, nak kudrat iradat Allah. Boleh? Tak boleh. Inilah bab azas. Inilah bab awal dulu. Mesti suci dulu. Apapun awalnya, apapun mulanya, mesti apapun you mesti suci dulu. Cuba tengok. Apa saja yang you buat, perkara apa saja, awalnya mesti suci. Bab taharah. Ya, taharah. Ini dulu. Jauh sangat belajar sembahyang. Sebab tu saya tak nak cerita pasal sembahyang, saya takut. Jauh sangat. Orang yang sudah sembahyang, sudah pun dikatakan sembahyang, sudah pun dikatakan solat. Tatanha anil fahsya wal munkar. Tidak lagi berbuat keji dan mungkar. Kerana sembahyang itu, solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi solat itu dinilai, solat itu boleh nampak
dari apa-apa perbuatan kita. Dari apa-apa yang kita buat. Nampak daripada af'al kita. Dari lelaku kita, dari fi'il kita, dari pandangan kita, dari pendengaran kita, dari ucap perkataan kita, dari langkah kita, dari berpikir kita, cara kita bercakap, cara kita berpikir, rasa kita, hati kita. Itu nampak orang yang solat dengan orang yang tak solat. Itu nampak. Jadi kalau nak ditengok solat, itu tak boleh nampak. Kita kalau nak nilai solat orang, tak boleh nampak, kita tak boleh tahu. Tak boleh. Kita tak boleh menilai solat seseorang itu. Kita tak tahu. Yang boleh kalau yang boleh kita nampak, hasil daripada solat itu. Kesudahan daripada solat itu. Itu boleh nampak. Kerana apa? Ada ayat. Ada Al-Quran. Apa bunyinya? Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Cantiknya sembahyang orang itu, bagusnya solat orang itu, sampainya solat itu, bermaknanya solat itu, dilihat, dinilai dari perbuatannya, dari af'alnya. Siapapun dia, awam ke, hawasul hawas, wali ke, ustad ke, ulama ke, guru ke, siapapun dia. Boleh nampak dari perbuatannya, dari perkataannya. Orang yang solatnya bagus, cantik solatnya, bermakna solatnya, perkataannya itu baik, tak berbuat keji dan munkar, cantik bahasanya. Orang yang solatnya bagus, orang yang dapatkan solatnya, dapat diri sembahyang dari penglihatannya. Penglihatannya tidak lagi melihat yang maksiat, tidak lagi melihat keji dan munkar. Begitu juga dengan pendengarannya, begitu juga dengan rasanya, begitu juga dengan pikirannya, hayalan. Tak ada keji dan munkar. Itu. Dengan tertibnya, Ya, dengan cara dia berkawan. itu yang dikatakan apabila ciri-ciri solat yang dilakukan itu dapat diterjemahkan kepada kita. Ya, sebab solat ni tak boleh dinilai. Penterjemahan itulah Ya. mencerminkan. Tak boleh nampak. Sembahyang ni tak boleh ada yang tahu. Tak boleh. Tak boleh sesiapa pun yang boleh menilai sah, tak sah, betul, tak betul solat ni. Tak ada satu makhluk pun yang boleh tahu kecuali Allah semata-mata. Apabila yang saya cakap tadi kerana tu telah terhapus. Tapi diri kita tahu Tahu. kalau solat kita itu tak betul. Tahu. Kita sendiri tahu yang mana solat kita itu tak betul. Tahu. Cuma tak nak mengaku saja. Tak mengaku. Maka dengan itu Hmm. kita tahu yang solat kita memang tak betul. Itu Ya. apa namanya? Membohong. Solat menipu. Tak kira siapa pun tu. Tapi dia tak nak mengakui bahwasanya solatnya itu salah. Dia tak mengaku.
Sebenarnya dia tahu sembahyangnya itu. Tahu, lalai, hatinya ke lain-lain, hayal ke lain-lain, pikirannya ke lain-lain. Dia tahu. Masa sembahyang, pernah buat sembahyang kan? Pernah kan? Macam mana? Hah? Menipu kan? Hah? Menipu kan? Menipu. Tapi buat terus. Lantaklah. Langgar Sah ke tak sah ke? Husuk ke tak husuk? Rakaat pertama saja rosak, diteruskan dia tu. Sampai kedua, tiga, empat terus. Kan? Nanti. Tunggu nanti. Sekarang ni tak mati pun. Kan? Sembayang salah, tak husuk, tak dapat, bercelaru, tak mati pun. Kan? Ya kan? Subuh 4 rakaat. Subuh 4 rakaat. Subuh? Subuh 4 rakaat. Subuh 4 rakaat. Isya 9 ke? Berapa? Isya ada doa kunut. Isya ada doa kunut. Buatlah. Tunggu nanti. Subuh 2 rakaat. Jasad dan nyawa. Zuhur 4 rakaat. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Asyar 4 rakaat. Mata kanan, mata kiri, telinga kanan, telinga kiri. Maghrib 3 rakaat. Hidung kanan, hidung kiri, mulut. Membentuklah batang tubuh kita ni. Membentuklah tubuh jasad kita. Yang ada menceritakan subuh itu 2 rakaat, bagi menggambarkan ada 2 telinga, 2 mata, 2 lubang hidung. Subuh 2 rakaat? Tak macam tadi Tuan cakap, macam tadi kan, yang buku yang saya tengok hari itu, kalau subuh diibaratkan yang nak represent balik tu, sebab ada 2 telinga, ada 2 mata. Apabila zuhur, kenapa 4 rakaat, ada 1 tangan, 1. Tadi saya dah bagi tahu. Saya dah buka tadi tu. Kenapa pula subuh mata kanan, mata kiri, telinga tu dah berapa banyak. Jadi itu tasawuf. Itu tasawuf. Orang-orang yang tasawuf mengkaji daripada perbuatan sembahyang ni, apabila tak sembahyang subuh, apabila tak buat sembahyang subuh, mengikut ilmu tasawuf, tak ada ruh, tak ada jasad. Begitu mengikut kajian tasawuf. Bila tak buat solat zuhur 4 rakaat, kanan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kita tak ada tangan, tak ada kaki. Tak adalah tubuh kita ni. Ini kajian tasawuf. Jadi guru tasawuf ini menjelaskan, membuka kajian solat ini, yang mana murid tu untuk buat sembahyang. Cara guru bagaimana melatih daripada murid ni sentiasa buat sembahyang, membentuk tubuh kita sendiri. Kalau mengikuti kajian syariat, solat ini menghambakan diri kepada Allah. Ucap syukur kita kepada Allah yang kita sudah diberi hidup, sudah diberi rezeki, sudah diberi macam-macam. Ucap syukur kita kepada Allah. Hakikat lain lagi. Bab makrifat berbeza lagi. Mana boleh sama. Mengikut ilmu daripada yang memaknai, yang mentafsirkan apa sebenarnya solat sembahyang itu. Berpulanglah.
Tapi kita sembahyang ni, kita solat ni, kita kan tahu yang solat sembahyang kita ni betul tak betul, kan? Ha. Cuma Mengaku tak mengaku. Menipu, dusta. Sebab tu kalau bila semayang tu kadang-kadang doa iftitah saya tak berani baca. Memang saya tak berani. Tak berani. Terus Fatihah terus. Terus Fatihah terus. Hantam sajalah. Kan? Sebab tak faham. Tak belajar. Tak suci. Apapun, mula-mula pun mesti suci. Sebab solat tu suci. Solat ni perintah daripada yang Maha Suci tak? Solat perintah daripada yang Maha Suci bukan? Apa yang mula-mula dikerjakan dulu? Terus saja sembahyang? Kan ada bab wuduk. Bab wuduk ni bab suci. Kalau di kajian syariat, bab wuduk ni dia kata basuh. Basuh muka, basuh mulut, basuh telinga, basuh mata, basuh hidung, basuh kepala, basuh kaki, basuh tangan. Kenapa tak mandi terus saja? Boleh bersih semua. Ini bab syariat, bab awam. Bab wuduk ni dibahasakan, dimaknai membasuh. Ini kalau bab syariat. Bab hakikat, bersuci itu bukan membasuh saja. Membasuh itu syariat. Hakikatnya mana? Kenapa tak jalan? Jadi kalau syariatnya wuduk itu ada, mesti hakikat wuduk kan mesti ada. Syariat solat itu ada, hakikat solat mesti ada. Tak akan boleh jalan, tak akan menjadi, tak akan sempurna syariat tidak disertai dengan hakikat. Sampai bila masa pun. Tidak akan boleh sempurna syariat tidak disertai dengan hakikat. Apapun itu. Apa saja. Ya. Ya. Nak guna bahasa Arab kah? Saya nak jelaskan dengan bahasa Arab? Boleh. Syariatun bila hakikatun atilatun. Hakikatun bila syariatun batilun. Kita ni kan orang Arab kan? Itu yang kita guna bahasa Arab ni. You tak pakai baju Arab pun. Dia nak aku ni guna bahasa Arab. Nak? Sikit-sikit boleh lah. Kita ni di Arab kan? Kita ni sekarang di mana? Malaysia lah. Malaysia. Nak guna bahasa Arab? 2-3 patah boleh lah. Tak payah banyak-banyak. Kita beranak di Malaysia. Negara kita negara Melayu. Bahasa kita bahasa Melayu. Adat kita adat Melayu. Datuk nenek moyang kita, ayah mak kita semua Melayu. Sekolah Melayu. Kalau belajar agama ni nak dengan bahasa Arab kah? Pening lah. Pening lah. Adat kita adat Melayu. Kebiasaan kita kebiasaan Melayu. Pakaian kita pakaian Melayu. Cara kita cara Melayu. Raja kita raja Melayu. Nak guna baju Arab? Nak guna songkok Arab? Pakai Melayu lah. Melayu ni tak boleh Islam kah? Boleh. Boleh.
Tapi kita tak boleh benci, mengkeji Arab. Tak boleh. Tak boleh membenci Arab. Nabi kita dari Arab. Nabi kita bangsa Arab. Kita tak boleh bencikan Arab. Tetapi kita tak boleh juga buang tradisi kita, adat kita, cara kita, kebiasaan kita. Jangan buang juga. Arab, Islam. Melayu, Islam. Cina, Islam. India, Islam. Masuklah ke Islam. Bukan Islam yang dimasukkan ke Melayu. Bukan Islam yang dimasukkan ke Cina. Bukan Islam yang dimasukkan ke India. Bukan Islam yang dimasukkan ke Malaysia. Bukan Islam yang dimasukkan ke Arab. Islam yang masuk ke Melayu atau Melayu yang masuk ke Islam? Mana? Melayu masuk ke Islam. Jangan Islam yang dipecah-pecah. Jangan berpecah-pecah. Bagaimana kalau Islam Melayu, Islam Cina, Islam India? Macam mana tu? Asing-asinglah jadinya. Berpecahlah Islam ini. Ini yang jadi bercelaru. Mana boleh panggil orang Cina, mana boleh panggil orang Melayu, mana boleh panggil orang India. Boleh? Hah? Nabi kita kan sudah mengajarkan kita Muslim, Muslimah, mukmin, mukminah. Begini kan? Ini Cina lah, India lah. Itu kan ras. Itu kan puak-puak kita. Kaum. Yang kita pandang, yang kita nilai, yang kita merasa bersaudara ni, tengoklah akidah dia. Tengoklah agamanya. Jangan panggil ras dia. Melayu kan ada Islam. Arab kan ada Islam. Cina kan ada Islam. India kan ada Islam. Orang putih tak boleh Islam kah? Hah? Salah. Kenapa Melayu tak suka dengan Cina? Kenapa? Kenapa kita Melayu tak suka dengan India? Sebab orang nak labelkan India tu bukan Islam. Tak boleh. Itu kita tak smart. Bodoh. Islam ni rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan Islam, bukan rahmatan Islami. Bukan rahmatan mukmin, bukan. Islam rahmatan lil alamin. Islam membawa rahmat bagi sekalian alam. Bertuhankan sekalian alam. Islam rahmatan lil alamin. Tuhannya Rabbul alamin. Tuhan sekalian alam. Rahmatan lil alamin bertuhan kepada Rabbul alamin, Tuhan sekalian alam. Rahmatan lil alamin bertuhan kepada Rabbul alamin, Tuhan sekalian alam. Rahmat sekalian alam bertuhan kepada Tuhan sekalian alam. Selepas itu bertuhankan Rabbul Izzati.
Rabbul Alamin bertuhan kepada Rabbul Izzati. Rahmatan lil alamin bertuhankan kepada Rabbul Alamin. Rabbul Alamin bertuhankan kepada Rabbul Izzati. Yang Rabbul Alamin itulah yang dikatakan zat yang dijadikan. Zat yang dijadikan, sifat yang dijadikan, af'al yang dijadikan, asma yang dijadikan. Rabbul Alamin itu yang esa kan? Rabbul Alamin esa Rabbul Izzati. Rabbul Izzati esa kepada Rabbul Alamin. Rabbul Alamin esa kepada Rasul. Rasul esa kepada Muhammad. Muhammad esa kepada rahmatan lil alamin. Muhammad esa kepada Nabi Muhammad. Sempurnalah Adam. Tujuh Ada tujuh Boleh tujuh. yang kita bermohon kepada Rabbul Alamin kan? Yang boleh kita bermohon kepada Rabbul Alamin. Yang boleh kita berkata kepada Rabbul Alamin. Yang boleh sampai doa kita kepada Rabbul Alamin. Diri sebenar diri. Diri sebenar diri. Diri sebenar diri. Diri yang terdirilah. Diri yang hakiki. Jadi Rabbul Izzati adalah si diri ampunya diri. Dia tak terganggu lagi. Diri Rabbul Izzati, diri Tuhan sekalian zat. Rabbul Izzati, Rabb itu Tuhan. Tuhan sekalian zat. Rabb itu bahasa Arab. Bahasa kita, bunyi kita Tuhan. Izzat, zat, zati, Rabb Izzati. Tuhan sekalian zat. Tuhannya zat. Jadi kalau ada zat saja bertuhankan kepada Rabbul Izzati. Tiap-tiap yang ada zatnya, tiap-tiap yang ada sifatnya, tiap-tiap yang ada afalnya, tiap-tiap yang ada asmanya bertuhankan kepada Rabbul Izzati. Rabbul Izzati itu semata-mata zat kan? Semata-mata zat. Zat semata-mata zat. Itu juga benda. Itu yang dah tak boleh diumpamakan lagi. Itu yang tak ada umpamanya. Kosong. Yang ada kosong lagi lah. Bukan kosong. Dia tak kosong. Kalau kosong tu makhluk. Tiada lagi kosong lah. Tiada lagi kosong pun bukan. Itu kan masih bunyi. Makhluk. Oh, yang tidak berbunyi, tidak berhuruf tu. Yang tidak berbunyi, tidak berhuruf pun bukan. Tidak bersuara kan? Tidak bersuara pun bukan. Sudah tiada-tiada lagi. Tiada-tiada pun bukan. Semata-mata lah. Semata-mata pun bukan. Itu kan masih berbunyi semata-mata. Itu yang ketika Rasulullah Isra Mi'raj dia tunduk lagi. Tapi dia tahu itu dah Rabbul Izzati. Kan adakah menuju ke situ? Kisah daripada Isra wal Mi'raj yang peristiwa ni kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa kepada Rabbul Alamin, bukan berjumpa kepada Rabbul Izzati. Peristiwa Isra dan Mi'raj daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa yang di Yerusalem, Palestin, ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu yang dijumpai Rasul, itu Rabbul Alamin, bukan Rabbul Izzati.
Berpulanglah kepada guru-guru yang menceritakan, berpulanglah kepada ustaz-ustaz. Kalau ada ustaz yang mengatakan Nabi berjumpa dengan Rabbul Izzati, berpulanglah. Rabbul Izzati itu teramat terlebih laisa kamislihi syai'un. Tidak boleh dicapai dengan apapun. Tak boleh dicapai dengan apapun. Faham ini? Tak boleh dicapai, tak boleh dituju, tak boleh dikaji dengan ilmu apapun, tak boleh. Dengan ilmu Allah pun tak boleh. Tak boleh. Cerita kalau ada kalimah apa. Ilmu Allah itu kan ada kan? Ilmu Allah ada kan? Untuk mencapai dirinya dengan ilmunya sendiri itu pun tak boleh dicapai. Kenapa tu? Kenapa? Bukan sesuatu. Tidak ada bandingan, tiada boleh diri. Bukan sesuatu yang boleh dicapai. Sesuatu yang boleh kamu capai tu, yang boleh kamu kaji, itu sesuatu. Ada bunyinya, ada hurufnya, ada bentuknya, ada zatnya, ada sifatnya, ada af'alnya, ada asma'nya. Itu boleh dikaji, boleh dicapai, boleh dibaca. Ada lagi bunyi lagi. Boleh sampai, boleh dipahami, boleh dimengerti, boleh dirasa, boleh dijumpa. Nyata, senyata-nyatanya. Itulah Rabbul Alamin. Itu nyatanya diri kita tu, lagi nyatalah yang menciptakannya. Nyatanya diri kita, lagi nyata yang menzahirkannya. Yang menzahirkan diri kamu ni orang tua kamu. Sebagaimana zahir kamu, begitulah orang tua kamu. Begitulah ayah kamu. Zahirnya kamu ini, zahirlah orang tua kamu. Begitulah terus sampai ke Adam. Zahirnya Adam itu, zahir pula yang menzahirkan Adam. Zahirnya Adam, maka zahirlah pula yang menzahirkan Adam. Yang zahir ni daripada yang zahir lah. Ada pula yang zahir daripada yang gaib pula. Yang zahir ni daripada yang zahir. Yang batin ni daripada yang batin. Yang hak ni daripada yang hak. Faham ini? Belum kuat lagi. Belum kuat pemahaman itu. Sebab belum masuk ke bab kesucian. Kamu belum mensucikan diri kamu zahir dan batin. Apabila kamu sudah bersih daripada hal-hal yang maksiat, hal-hal yang negatif, keji dan munkar, bersih suci hati kamu, rasa kamu, pikiran kamu, pandangan kamu, pendengaran kamu, kulu jasad indera kamu ini semua bersih, barulah hidayah rahmat dan hidayah Allah itu datang kepada kamu. Sebab Allah suka, Allah kenal, Allah menyayangi, Allah kasih kepada sesiapa yang sentiasa mensucikan dirinya. Barulah rahmat dan hidayah ilmu Allah itu, kudrat dan iradat Allah itu ada pada diri kamu.
tak akan boleh rahmat Allah, hidayah Allah itu ada kepada diri kamu apabila diri zahir kamu, diri batin kamu, diri sebenar-benar diri kamu itu tidak suci, tidak bersih. Sebagaimana Allah Maha Suci, hendaklah diri kamu pun suci, bersih. Sebagaimana yang dikehendaki Allah. Barulah kudrat iradat Allah itu ada kepada kamu. Barulah ilmu Allah itu ada kepada kamu. Tak payah diminta-minta ilmu ni. Tak payah. Tak payah dicari-cari. Yang mana guru, tugas guru itu membentuk, membuat, mengajak, mengajarkan, tunjuk aja kepada murid, boleh murid ini mendapat rahmat dan hidayah daripada Allah. Itu tugas guru. Sebagaimana yang dia sendiri, sebagaimana yang guru itu sendiri mendapatkan rahmat hidayah Allah. Begitulah keterusannya. Seorang guru yang sebenar-benar guru tunjuk aja kepada muridnya bagaimana muridnya untuk mendapatkan rahmat hidayah daripada Allah, kepahaman daripada Allah, ilmu daripada Allah. Jadi murid itu bukan guru yang bagi ilmu. Itu makanya murid mesti taat kepada guru, ikhlas kepada guru, reda kepada guru. Sebagaimana guru ikhlas dan reda kepada murid. Barulah turun rahmat hidayah Allah itu. Barulah datang kepahaman Allah itu. Barulah Allah itu beri rahmat hidayahnya. Rahmat hidayahnya ni kepahaman, ilham. Sebagaimana Rasul, sebagaimana Nabi. Bukan nak jadi Nabi. Tapi kita ini kan pengikut Nabi. Umat Nabi. Contohlah Nabi. Uswatun hasanah. Jangan nak ilmu Allah, belajar ilmu Allah, menuntut ilmu Allah. Tapi tak nak suci. Tak nak bersih. Bekas tu kena bersih dulu. Nak letak di mana ilmu Allah ni yang maha suci ni? Ilmu yang suci ni nak letak di mana? Tempat yang suci lah. Tempat yang suci jugalah. Ini Tuhan pula nak diletaknya di diri dia. Belajar. Tuhan itu nak dinyatakannya ke diri dia. Cobalah. Kan banyak tu. Banyak kan? Bukan sedikit. Kita nyatakan Tuhan tu ke diri kita, kata dia. Tuhan nak dinyatakan ke diri kau. Macam boleh order pula. Syiriklah jatuhnya. Kalau sudah nak kau nyatakan Tuhan ke diri kau, apanya yang tak dinyatakan? Tuhan. Nyata Tuhan pada diri kau. Ini bahasa apa ni? Kalau Tuhan nyata pada diri kau, jadi Tuhan lah kau itu. Nyata betul-betul Tuhan. Boleh? Hamba nyata sebagai hamba. Tuhan nyata sebagai Tuhan. Dia nak cerita pasal cermin tu kot. Ha? Yang cerita pasal cermin tu. Ha. Nampak dalam cermin tu. Ha. Kan? Oh, tengok Tuhan, tengok cermin. Kan? Macam tu, macam mana? Kan? Yang bergeraknya yang dalam cermin itu disebabkan yang ini. Tidak mengkaitkan dengan itu kot. Bila kita tengok cermin, bermakna cermin yang tengok kita. Bila kita melihat cermin, bermakna cermin yang tengok kita.
Itu bias. Itu pantulan. Itu bayangan. Itu bayangan diri kamu. Bukan diri kamu tu. Bila kamu melihat cermin, yang di dalam cermin tu itu pantulan diri kamu. Itu bayangan diri kamu, bukan diri kamu itu. Kamu tak akan boleh lihat diri kamu. Tak akan boleh. Kamu pernah lihat diri kamu kah? Pernah tak? Dalam cermin. Hah? Dalam cermin lah. Itu bukan diri kamu tu. Itu pantulan diri. Itu pantulan diri. Itu bayangan diri. Kamu tak akan pernah melihat diri kamu. Tak akan pernah mendengar diri kamu. Tak akan pernah merasakan diri kamu. Kamu tak akan pernah berjumpa dengan diri kamu. Tak akan pernah. Tak boleh. Cubalah. Kalau kamu lihat di cermin, nampakkah diri kamu? Nampak kah? Separuh aja kan? Separuh kan? Bahagian depan saja kan? Belakang? Itu bukan melihat diri. Itu melihat separuh diri kamu. Itu melihat bayangan diri kamu. Apabila kau melihat cermin, itu kau melihat bayangan diri kamu. Itu kamu melihat gambar diri kamu. Itu kamu melihat pantulan diri kamu. Bukan melihat diri kamu. Cuba engkau makan, tengok cermin. Engkau makan betul-betul makan kan? Yang dalam cermin tu dia makan tak? Yang dalam cermin ikut makan kah? Action je. Action saja. Dia tak makan. Yang rasakan makan, menikmati makan, betul-betul makan. Yang di cermin tu pura-pura makan, bayangan makan, pantulan makan, seakan-akan makan. Itu buktinya. Jadi kau tak akan pernah melihat diri kau, tak akan pernah berjumpa diri kau, tak akan pernah merasakan diri kau, itu tak pernah. Tidak akan pernah. Mimpi. Mimpi bukan kau yang melihat. Mimpi itu bukan kau yang melihat. Kau kan tidur. Engkau kan tidur. Macam mana kau melihat? Mata kau tutup. Telinga kau tutup. Akal kau tutup. Otak kau tutup. Rasa kau tutup. Diri kau tutup. Bang Hadi, aku ni mimpi lah. Mimpi apa? Aku tengok diri aku. Tengok. Jadi yang tidur tu siapa? Bila kau mimpi, kau kata kau tengok diri kau, habis yang tidur siapa? Bukan kau? Cuba baca surah Az-Zumar. Baca surah Az-Zumar ayat 42. Cuba buka. Surah Az-Zumar ayat 42. Buka. Ini kita cerita bukan cerita bohong-bohong, bukan cerita-cerita, bukan riwayat-riwayat. Buka surat Az-Zumar ayat 42. Baca. Boleh jelas. Surah Az-Zumar ayat 42.
Surat Az-Zumar ayat 42. Surah ke berapa ya? Hah? Surat Az-Zumar. Surat ke-39. Ya. Surat 39 ayat 42. Baca. Baca. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada 'alaiha al-mauta. Baca tafsirnya saja, boleh cepat, boleh faham. Baca tafsirnya. Allah yang menguasai segala-galanya. Allah yang menguasai segala-galanya. Dia mengambil dan memisahkan satu-satu jiwa. Yang mengambil dan memisahkan satu-satu jiwa dari badannya. Jiwa orang yang sampai ajalnya. Jiwa yang orang yang sampai ajalnya. Semasa matinya. Dan jiwa orang yang tidak mati. Dalam masa tidurnya. Kemudian ia menahan jiwa. Orang yang ia tetapkan matinya. Yang ia tetapkan matinya. Dan melepaskan balik jiwa yang lain ke badannya sehingga sampai ajalnya yang ditentukan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandung tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Jadi apabila orang di masa tidur, seseorang yang dia masa tidurnya, itu jiwanya dipegang. Seseorang itu apabila dia dalam keadaan tidur, itu jiwanya dipegang. Tuhan pegang jiwanya. Boleh buat apa kalau sudah dipegang? Macam mana yang tadi mimpi tadi? Yang mimpi tadi boleh tengok ini, boleh tengok itu, boleh berjalan sana, ada yang bergaduh. Bang Hadi, saya mimpi saya berkelahi, bergaduh. Yang tidur ni siapa? Kau mimpi melihat diri kau berkelahi. Engkau tidur, engkau bermimpi, engkau melihat engkau berkelahi. Mimpi? Mimpi tidur kan? Kalau kau boleh ingat ini, ingat itu kau tak tidur. Apabila kau tidur, kau boleh ingat ini, boleh ingat itu, boleh lihat ini, boleh lihat itu kau tak tidur. Jadi orang yang tidur, sebenar-benar tidur, sempurna tidurnya, dia tak akan bermimpi. Surah Az-Zumar 42. Tidaklah seseorang itu apabila sempurna tidurnya, maka jiwanya dipegang. Itu maksud ayat kalau di hakikat. Makna ayat dalam kajian hakikat. Dalam kajian syariat berbeza lagi. Karena Al-Quran ini boleh ditafsirkan dengan syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Mengikut kepahaman, keilmuan. Kamu tidur, kamu bermimpi, kamu melihat, kamu berkelahi. Abi yang tidur ni siapa? Yang berkelahi siapa? Yang melihat siapa? Banyak betul engkau. Dalam satu masa boleh tidur, boleh melihat, boleh melihat engkau tu berkelahi. Yang berkelahi kau pula. Abi yang tidur ni. Maka dari itu ahli sufi berkata,
sebenar-benarnya engkau tidur, apabila sebenar-benarnya sempurnanya dalam tidurmu, kau tidak akan pernah bermimpi. Apabila kau bermimpi, itu kau tak sebenar-benarnya tidur. Orang yang di dalam tidurnya, dia tidak akan merasa, tidak akan melihat, tidak akan mendengar, tidak akan berkata-kata, tidak akan bergerak, tidak akan bernafas, dia tidak hidup, dia tidak mati. Itu orang tidur. The freedom betul lah. Jadi kau tak pernah merasakan sebenar-benar tidur apabila kau bermimpi. Mimpi itu ada? Ada. Kenapa pula tak ada? Ada nabi yang boleh menafsirkan mimpi. Kan ada nabi yang ahli tafsir mimpi. Nabi apa tu? Yusuf. Nabi Yusuf. Dia boleh mentafsirkan mimpi. Paham makna mimpi. Boleh menterjemahkan mimpi. Boleh. Para ulama-ulama dulu banyak yang boleh menafsirkan mimpi. Alamat daripada mimpi itu dia paham. Orang yang bermimpi itu tak tidur. Apa sebenarnya berlaku? Apa yang sebenarnya berlaku? Adakah diterangkan macam tu saja atau mainan? Macam-macam lah. Kena cari guru lah kita. Cari guru ahli mimpi. Aku bukan ahli mimpi. Tidak. Sampai di mana tadi? Sampai di mana kajian kita tadi itu? Tidur, mimpi. Tidur. Sampai tidur. Mimpi. Sampai mimpi. Jadi siapa yang tidur, siapa yang bermimpi, siapa yang melihat, siapa yang berkelahi. Yang bermimpi siapa, yang tidur siapa, yang melihat siapa, yang berkelahi siapa. Kamu nama apa? Jim. Bukan jin ya? Engkau ni jin ke Jim? Jam. Jim Yamin. Jin? Jim Yamin. Yamin. Hairi. Panggil Hairi aja lah. Nanti salah sebut pula, orang panggil Jim, dia panggil Jin. Jim. Jim kah? Gimnastik. Hairi lah. Nanti sebut-sebut Jin pula. Nanti bini kau salah sebut, dia lagi marah. Hai Jin, mai dah sini. Jin. Jam. Hairi. Jadi Hairi tidur. Hairi bermimpi. Hairi melihat. Hairi berkelahi. Hairi bermimpi, Hairi melihat, Hairi berkelahi. Hairi tidur, Hairi bermimpi, Hairi melihat, Hairi berkelahi. Yang melihat Hairi, yang berkelahi Hairi, yang bermimpi Hairi. Ini yang mana yang betul kau? Kau semua kah? Adakah Hairi dengan Hairi berkelahi? Tapi kan boleh terjadi kan? Boleh kan? Nyata kan? Kau kan yang melihat? Kau yang kan yang dilihat? Baru masuk kajian. Ini baru cantik. Tengok Hairi tidur, Hairi bermimpi, Hairi melihat, Hairi berkelahi. Nampak macam ringan kajian ni. Inilah Hairi melihat Hairi. Hairi menyaksikan Hairi. Ini.
Sebenarnya ini sudah pernah terjadi pada diri seorang orang. Dan banyak yang sudah pernah merasakan ini. Muhammad tidur, Muhammad bermimpi, Muhammad melihat dirinya sendiri. Ini kan bukti bahwasanya kau boleh melihat diri kau sendiri. Ini boleh. Ini tidak tipu. Siapa di sini yang pernah bermimpi melihat dirinya berkelahi? Siapa di sini yang pernah bermimpi melihat dirinya berjalan? Siapa yang pernah di sini bermimpi berjumpa dengan orang yang sudah mati? Siapa di sini tidur bermimpi pernah melihat dirinya berjumpa dengan kawannya, berjumpa dengan orang tuanya, berjumpa dengan siapapun? Kau tidur bermimpi melihat diri kau sendiri berjalan ke sana kemari. Ini benar terjadi. Kau pernah bermimpi tak? Kau pernah tak tengok diri kau? Dalam mimpi tak pernah lah. Siapa yang kau tengok? Sampai satu tempat. Sampai satu tempat. Mungkin terbang. Terbang kan? Ada tak pernah kau jumpa orang? Dalam mimpi itu ada tak kau jumpa orang? Jumpa manusia? Ada kan? Maknanya kau tidur, bermimpi, melihat diri kau berjumpa dengan seseorang. Hairi tidur, bermimpi, melihat Hairi berjumpa dengan seseorang. Kan macam tu kan? Maknanya Hairi keluarlah daripada jasad tadi. Jasad yang tidur tu. Itu yang tidur tu siapa? Nak dibuka ni? Tak dibuka sampai habis? Inilah rahasia diri terdiri, diri hakiki, diri tersembunyi, diri yang terperi. Diri sendiri, diri terdiri, diri hakiki, diri terdiri, diri yang tersembunyi. Hairi tidur, Hairi bermimpi, Hairi melihat, Hairi berkelahi. Diri terdiri ini siapa? Diri hakiki ini siapa? Diri yang tersembunyi ini siapa? Apa namanya? Kalau orang Jawa, nek wong Jawa sedulur papat limang pancar kakang kawa adi hari-hari. Itu wong Jawa. Nek ilmu Jawa lah, ya. Sedulur papat limang pancar kakang kawa adi hari-hari. Ingarto sontoloyo ing mangadio mangun karso tut yuwuri andayani. Ini ilmu Indon pula lagi masuk. Tapi dia kan tak boleh membaginya sebab dia tak paham. Sebut saja. Sedulur papat limang pancar kakang kawa adi hari-hari. Itu papat. Papat tu 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Timur, barat, utara, selatan. Air, api, tanah, angin. Masa kita beranak nih, masa kita ni beranak, kita saja yang lahir kah? Kita seorang aja yang keluar. Masa kita beranak, budak tu saja keluar kah? Lain tak ada? Darah ada tak? Air ada tak? Masa beranak, waktu kita lahir, budak tu seorang-seorang aja lahir kah? Lain tak ada ikut keluar? Budak tu saja keluar.
Itu 9 ikut semua. Ada air, ada api, ada tanah, ada angin. Semua menyertai. Yang pergi di wadi manikam semua tu lah. Mani, wadi, mani, mahnikam. Mengikut keilmuan lah. Mana tu pada diri tadi tu? Yang tidur tu mana? Yang bermimpi mana? Yang melihat siapa? Yang dilihat siapa? Yang berkelahi siapa? Mana tu pada diri kita? Kalau dapat ni boleh pecah 9 kau. Diri kau tu boleh pecah. Kan ada orang-orang dulu, aku tengok dia di market lah, di pasar lah. Aku tengok dia ada di rumah. Aku tengok dia di masjid. Dia tengok lagi minum kopi. Itulah dia. Yang minum kopi tu yang tidur. Yang pergi di pasar tu yang bermimpi. Yang di masjid tu yang melihat. Yang pergi kebun tu yang berkelahi. Sedulur papat, limang pancar, kakang kawa, adi hari-hari. Ingarso sontoloyo, ing madio mangun karso, tut uri andayani. Ijat Ginson mata kaji. Semar apa ya? Ilmu semar. Ira. Itu. Kalau di Jawa lah, kalau di Indo. Tapi sekarang ilmu ini dah habis. Gurunya mati dah. Gurunya bawa mati ilmu ni. Banyak orang cakap bunyi-bunyi macam ni aja lah. Tapi ilmu tak habis. Lagi sedap-sedap menuntut ilmu, guru mati. Tak dapat, tak sampai keputusan. Dah, sampai di mana? Udah berapa lama nih? Berapa jam? 1 jam. Ilmu ni tak boleh dibuka di khalayak ramai. Tak boleh buka dekat YouTube. Sebab dia boleh disalahguna. Sedulur papat, limang pancar, kakang kawa, adi hari-hari ni boleh buat baik, boleh buat jahat. Yang tidur tu, itu baik. Yang tidur tu, baik. Yang bermimpi ni, baik. Yang melihat ni, baik. Yang berkelahi itu yang tak baik. Itu yang boleh disuruh-suruh tu. Itu yang boleh disuruh-suruh. Boleh rosakkan orang. Boleh hipnotis orang. Boleh santet orang. Boleh sihir orang. Boleh macam-macam. Yang berkelahi tu. Kalau yang tidur tu, itu yang baik. Yang keluar tu diri terperi kan? Diri terperi lah. Yang saya faham dia. Yang tidur tu diri terdiri. Yang tidur tu diri terdiri. Penama di tubuh kita itu apa? Kalau dapat jadilah dia. Kan mesti ada asmanya, mesti ada af'alnya, mesti ada sifatnya, mesti ada zatnya. Diri jasad ni Adam penamanya. Jasmani adanya. Zahir jasadnya. Nyata keadaannya. Afal ni Rasul. Sifat Muhammad. Zat Rabbani. Ini kan hidup semua. Balik semula tadi lah. Diri terperi, diri sebenarnya, diri sebenar diri lah. Itu banyak yang mengetahui, banyak yang mengkajinya. Tapi sampai di situ saja. Tak habis, tak putus. Bercakap yang banyak.
putus tidak. Nak membangkitkannya, nak menghidupkannya itu macam mana? Praktiknya itu tak ada. Tak dibuka. Sebab asasnya tak dibuat. Jadi apabila mengambil ilmu ni daripada yang kotor, dapat ilmu yang kotor juga. Apabila dia bersih, suci, maka dapat yang suci juga. Jadi berpulang kepada yang menuntutnya. Jadi bukan ada kerja jin, bukan ada kerja setan, bukan ada kerja hantu untuk merusak orang ni, bukan. Itu semua ada pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsiru. Semua ada pada diri kamu. Jin, setan, iblis. Semua ada pada diri kamu. Kaulah setannya, kaulah jinnya, kaulah hantunya. Nama dah hampir lah. Semuanya ada. Kalau di Sulawesi itu ari-ari rantani itu tulang tubuhku, ari-ari rantani itu tulang tubuh. Kalau di Jawa, sedulur papat limang pancar kakang kawa adi ari-ari. Kalau di Sumatera, lain lagi. Man kola sego ya parka sego, man kola sego. Man kola sego ya parka sego. Macam-macam. Ada ilmu pelet, ada ilmu santet, ilmu sihir, macam-macam. 77. Nah, 77. Teluh. Ilmu teluh, ilmu sihir, Ada ilmu pelet. Siapa di sini yang ada ilmu? Cuba dengan aku dulu. Ya tak? Kan banyak guru mengaku guru, rupanya bomo. Dikata dia guru kan? Rupanya bomo. Minta ayam hitam. Minta ayam hitam. Santet sana, santet sini kan? Sihir sana, sihir sini. Guru dengan bomo ni beza dia tak banyak. Guru dengan bomo bezanya tak banyak. Sikit je. Dia beza nipis saja. Ini kan banyak ni yang tengok video ni kan. Beratus orang tengok. Yang tengok video ni ada tak yang ada ilmu santet ke, ilmu telur ke? Ada tak? Ada tak yang boleh santet, yang boleh telur? Ada saya baca dia buat komen. Dia tulis di komen channel ni, YouTube ni. Kau yang bercerita ni katanya. Kau pergilah ke Ternate kata dia kan. Kau datang ke ada kan? Kalau kau datang ke Ternate bercara macam ni, kau pulang tinggal nyawa. Kalau kau datang jumpa aku, kau pulang jadi hantu. Kau yang bercakap, yang suruh aku ke Ternate, kalau kau datang jumpa aku, kau balik jadi hantu. Kalau aku masih ada nyawa, masih ada nama lagi, kata dia kan. Dia cabar saya. Dia komen yang tak baik lah. Mencabar lah. Kalau dia cabar, dia datang lah. Dia lah datang sini. Itu orang yang bodoh yang bercakap tu. Yang bercakap dia suruh saya datang ke Ternate tu. Ni kalau ada kau dalam ni, ada kau tengok muka aku ni. Jangan lagi Ternate bro. Jangan lagi Ternate. Ke Papua, ke Wamena pun aku dah sampai dah. Nih. Bukan sombong. Untuk apa kita sombong? Kita orang hakikat, orang marifat ni tak ada sombong dah. Wa qul ja'al haq wa jahakal batil innal batil kana zahuqa. Dengan kau komen saja yang tak baik, kau sudah batil. Kau komen di channel saya, dengan komen yang tak baik, kau sudah batil. Kau dalam kebatilan. Aku tak marah, buat apa marah? Tapi kalau ilmu santet, ilmu gulung-gulung, ilmu bomo,
Siapa yang suka santet orang, matinya pun besok dikena santet juga. Siapa yang mengkeji orang, matinya pun dikeji orang juga. Ya. Dia akan bertemu juga. Ya, sesiapa yang merencanakan kejahatan, maka kejahatan itulah akan datang kepadanya. Siapa yang berniat jahat, yang berbuat jahat, merencanakan kejahatan, maka kejahatan itu sendirilah yang datang kepadanya kembali. Peganglah kuat-kuat nih. Yakinlah. Allah tidak akan bersama kepada orang yang batal, orang yang batil. Allah tak akan pernah berdiri, berpihak kepada kebatilan. Ya. Ini santet orang, nyantet orang, jihir orang, panci dalam perut, kuali dalam perut, pinggan dalam perut. Buat apa, bro? Di rumah aku banyak tu. Di rumah aku banyak panci, kuali, pinggan. Kau kalau boleh santet aku ni dalam perut aku macam ini, bro, ya. Kau letak dalam perut aku ni. Kalau nak santet aku. Kursi, meja kau letak dalam perut buat apa? Yang canggih lah, ya tak? Aku nak kau letak dalam perut aku ni, ni, ya. Ni. Atau aku yang letak dalam perut kau. Orang boleh buat, boleh. Kalau sudah boleh memperbaiki, mesti boleh buat. Apabila dia mencabar, apabila dia menantang, itu sudah kebatilan. Itu sudah satu kebatilan, akan hancur. Jadi jangan sekali-sekali kita memulakan kebatilan. Jangan sekali-sekali kita memulakan perkelahian. Jangan. Ada tu yang komen tu, baca kan? Ini orang kalau datang pergi Ternate kata dia, pulang tinggal nama kata dia. Kalau kau datang jumpa aku, pulang jadi hantu kau. Itu banci tu, pondan tu. Ya tak? Kau nak mengancam-ngancam pula. Orang kalau boleh santet, dia tak bercakap. Orang kalau pandai santet orang, pandai sihir, tak cakap dah. Tak macam kau. Itu pondan, tahu pondan? Ni kalau dia tak nampak muka dia. Kau boleh tengok muka aku ni. Kau boleh tahu position aku di Kuala Lumpur di Setapak ni. Aku bagi kau address. Oh, kau nak tanggal lahir aku, kau nak tahu aku lahir 13 malam Jumaat Kliwon. Kalau kau nak tahu. Lahir aku. Ada tu. Ada yang komen macam itu. Bacalah. Kalau yang setengah-setengah kau cabar-cabar saya, kalau guru-guru penipu, boleh kau cabar macam tu. Jangan tunggu pergi Ternate lah, ya tak? Kalau kau hebat, kau ada ilmu, banyak ilmu kau. Aku di sini ni boleh kau santet ni. Ini bukan mencabar orang. Bukan nak tunjuk ilmu. Bukan. Tidak akan berjumpa yang hak dengan yang batil. Kau mencabar orang, kau sudah mengkomen ke channel orang, kau dalam keadaan batil. Kan saya dah selalu cakap, siapa yang tak suka dengan perkataan saya, tak suka dengan live streaming saya, tutup saja handset kau. Betul tak? Aku tak suruh kau komen, aku tak panggil kau tengok muka aku ni. Ya tak? Tapi saya tahu yang cakap tu siapa. Tahu. Menyamar. Ha? Menyamar.
Kalau kau pemberani, kalau kau betul-betul berilmu, nombor aku tuh ada di situ tuh. Nombor saya ada tulis itu. Tak susah pun. Hah? Tak susah pun. Dari telefon saja, dari nombor telefon saja boleh santet orang, tahu tak? Betul tak? Ada telefon. Halo. Waalaikumsalam. Baru live lah. Ya. Iya, Pak. Ada? Ada tamu. Oh, nanti telefon lagi ya. InsyaAllah ya. Waalaikumsalam. Tapi kita kan bukan cari musuh, ya tak? Kita berkongsi musuh tak dicari. Musuh tak dicari. Kalau datang jangan lari. Musuh tak dicari. Kalau datang jangan lari. Betul tak? Dia ingat dia aja yang boleh santet. Dia ingat dia aja yang ada ilmu santet, ya tak? Bro, itu ilmu lama lah, lagu lama. Untung-untung kau dengar lah, betul tak? Nasib baik kau dengar lah yang panggil aku pergi Ternate itu. Baru kalau kau nak jadi pondan tu kau tak usah komen saya. Ini bukan cerita orang pondan nih. Ternate daerah mana? Hah? Daerah mana? Ternate daerah timur lah. Sulawesi. Ternate. Itu orang bodoh itu. Kalau orang pandai tak bercerita macam itu. Sebab dia tak boleh buat, kan? Dia tak ada kawan. Jadi dia macam itu. Itu yang komen-komen tak baik itu dia tak ada kawan, tak ada yang nak dengar cerita dia, tak laku kan. Jadi nak merosak orang punya lah. Orang tak layan dia. Guru, kalau murid dia dah lari semua, dia pun dah pening kepala dah tu. Nak rosak majlis orang, nak rosak pengajian orang kan. Sebab dia tak laku. Aku dulu pun gila juga. Aku dulu pun setan juga, aku jin juga. Tapi manusia ni kan boleh berubah. Manusia ni kan boleh tobat. Orang yang tak pernah buat jahat, dia tak akan pernah mau baik. Lagi bagus kita jahat dulu, rosak dulu, baru kita baik. Saidina Umar tu. Saidina Umar. Lagi gila. Hantu. Kan? Kalau dah buat jahat yang sejahat-jahatnya, insya Allah boleh buat baik sebaik-baiknya. Kerana kita sudah berpengalaman. Kerana kita dah tahu mana yang jahat, mana yang buruk, mana yang tak baik, kita dah faham dah. Jadi kita tak nak buat lagi. Tapi orang yang belum pernah buat jahat, orang yang belum pernah berdosa, orang yang belum pernah salah, dia tak akan pernah salah. Dia tak akan pernah tahu itu yang salah. Suka buat salah dululah kita, baru kita tahu yang baik, yang betul. Begitulah belajar. Aku dulu bukan lagi di mana jin, di mana setan aku cari memang. Di mana guru yang seram, di mana guru yang garang, memang aku belajar dengan dia. Semua kita belajar ilmu ni. Dia ingat dia cakap macam tu, kita takutlah. Oh, bro. Aku ni dah sisa mati dah. Menunggu mati aja lagi. Kita bercakap di live ini, muka kita nampak. Nombor phone ada, kan? Bila-bila masa orang boleh. Address pun aku ada. Dekat ni, kalau YouTube ni, kita mesti letak address tau. Kalau enggak tak jadi. Tak dapat, dia tak boleh buka. Position kita di mana.
Kalau kau betul hebat kau datanglah sini. Tak ada tambang kah? Hah? Tiket kau tak ada. Lagi nak bunuh orang. Dah berapa minit? Ada 1 jam dah? Hah? Kalau ada jarum yang patah, kalau ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam peti, ya tak? Kalau ada bahasa kata-kata saya yang salah, yang menyinggung hati, janganlah disimpan di dalam hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu tawajjuh aisu syi'ta fa innaka mansur ya hafiz ya wakil ya zatul buhti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Asyhadu an la ilaha illallah al-ghalib Ali ibni Abi Talib karamullah wajha Nadi Ali Fatimah binti Asad Kulu hamin wa ghamin salian jali min nurbuat wa yazidukum kuat illa kuatikum wala tatawalau muzrimin wa qul jaa al-haq wa jahakal batil innal batil kana jahuqa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Allahumma shalli ala